Kita mula. Kita mula masa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله إياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita boleh lagi bersama untuk menyambung kembali pembelajaran kita dalam kitab Bulughul Maram. Di mana hadis hari ini kita dah sampai ke hadis sebelum kita. Hadis kita yang bernombor hadis minggu lepas tentang Abdullah bin Ummi Maktum kalau tak silap. Kan? Okey, kita share screen supaya boleh sama-sama tengok. Share screen dulu. Okey. Boleh nampak skrin ni kita dah minggu lepas kita berhenti pada hadis yang bernombor yang Arabnya bernombor Warakah dah ambil. Okey, sini hadis nombor hadis yang bernombor 415 dan 414 ni daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu yang versi Englishnya 449 ni dia versi English dia daripada Anas. Jom kita ambil hadis daripada dari sini insya-Allah sambung. Okey, hadis yang berbunyi pada hari ini wa an Anas radhiyallahu taala anhu, daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Anas ni anda dikenali dah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana masyhur kita dah bincangkan tentang Anas ni banyak kali dah. Dia berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun yang Nabi doakan kepada dia dengan itu perkara tu. Umurnya panjang, anak yang ramai dan juga rezeki yang murah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna Ummi Maktum. Sesungguhnya Nabi, kata Anas, telah istakhlafa ni memberi autoriti, memberi kuasa kepada Ummu Maktum, Ibnu Ummu Maktum, yang nama dia sebenarnya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ni adalah seorang sahabat yang Nabi percaya pada dia, tapi dia buta sebenarnya. Ya Ummun Nas wa huwa a'ma. Sesungguhnya Nabi memberi kuasa kepada Abdullah bin Ummi Maktum supaya dia menjadi imam kepada manusia, mengimamkan manusia dalam solat mereka ni, dalam solat mereka, wa huwa a'ma, dalam keadaan dia itu buta. Abdullah bin Ummi Maktum ni adalah orang yang buta, tetapi Nabi Muhammad SAW dalam kes ini, kata Anas, dia memilih Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjadi imam. Abdullah bin Ummi Maktum ni salah seorang daripada dua orang muazzin Nabi Muhammad SAW. Salah seorang daripada dua orang muazzin yang masyhur kita kenal Bilal kan, Bilal muazzin Nabi, orang yang melaungkan azan. Yang kedua, selain pada Bilal, yang tak ramai orang kenal adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Pada zaman Nabi Muhammad SAW tu mereka buat solat subuh tu, azannya dilaungkan dua kali, satu oleh Bilal dan satu oleh Abdullah bin Ummi Maktum, dan dia dalam keadaan buta. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang lelaki yang buta. Dia juga sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ataupun surah Abasa wa Tawalla. Surah Abasa itu diturunkan kerana Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi, Allah menegur Nabi Muhammad SAW kerana pada waktu tersebut Nabi sibuk mengajak orang Mekah ni, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berada, pembesar-pembesar Quraisy. Tetapi Nabi
pada permulaannya tidak memberi perhatian kepada golongan-golongan yang seperti Abdullah bin Ummi Maktum ni. Kerana dia buta, dia datang kepada Nabi. Dia datang, dia bertanya, apakah benda yang hendak didakwahkan ni, yang diceritakan ni, apakah itu Islam? Nabi berpaling daripada dia pada permulaannya. Maka Allah menegur Nabi. Allah kata, abasa wa tawalla. Allah kata, dia telah abasa ni murung ataupun masam muka. Wa tawalla, dan membelakangkan. Membelakangkan siapa? Membelakangkan inilah Abdullah bin Ummi Maktum tidak mahu memberi perhatian kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Allah tegur Nabi tapi tidak menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tahu di sini adalah nilai betapa Abdullah bin Ummi Maktum ni di sisi Nabi seorang yang dipercayai, sehingga kan Nabi memberi autoriti dan kuasa kepada dia supaya menjadi imam kepada penduduk Madinah. Bila dia jadi imam ni? Ketika mana Nabi Muhammad SAW keluar berperang. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum dia diberi kebenaran untuk tidak keluar berperang lah. Walaupun keluar berperang tu kalau Nabi dah suruh dia jadi wajib. Tapi Abdullah bin Ummi Maktum diberi kebenaran untuk berada di Madinah kerana salah satunya confirmlah kerana dia buta. Dan Nabi beri kepercayaan kepada dia supaya menjadi imam. Jadi di sini hadis ni apa yang kita boleh ambil antara hukumnya? Antaranya ialah maknanya tidak ada masalah bagi orang yang buta untuk menjadi imam, untuk dilantik menjadi imam walaupun dia buta. Tidak ada masalah juga untuk kita melantik orang yang buta menjadi hakim, menjadi qadhi, menjadi imam ni keluar ketua lah, menjadi ketua. Dalam agama Islam ni tidak mengira orang ni buta ke apa ke. Yang penting kalau nak jadi imam, dia punya kunci dia ataupun neraca dia ialah bacaan aqra'ukum yang kita belajar sebelum ni kan. Kriteria-kriteria menjadi imam, bukannya buta ataupun tidak. Melainkan kalau kita nak jadi imam, nak pilih nak solat berimam, kita ada kumpulan kita, grup kita nak solat berimam. Tidak ada lagi imam yang khas dilantik antara kita. Jadi kita nak tentukan siapa yang akan menjadi imam kita ni. Lepas kita tengok ada dua orang yang bacaannya Masya Allah sama hebat. Jadi satu orang tu buta, satu orang tak buta. Maka dalam keadaan ni kita lebihkan orang yang tidak buta. Tapi kalau yang buta itu lebih hebat bacaannya, confirm tidak perlu kita pilih yang lain, tidak perlu kita bincang kata dia ni memang tidak bacaan dia, dia buta. Tapi maka kita pilihlah imam yang lain, tak kena. Walaupun dia buta, kita kena pilih dia kerana kriteria yang untuk memilih imam Nabi tentukan ialah bacaan aqra'ukum dan hafalannya. Okey. Apa lagi kita boleh ambil daripada hadis ni? Di sini kalau kita perincikan lagi, di sini Abdullah bin Ummi Maktum, sedangkan Ummi Maktum ni nama ibu dia. Maknanya dalam kalangan orang Arab tidak ada masalah untuk menggelarkan seseorang itu disandarkan kepada nama ibu dia. Kalau dia tidak marahlah. Kan biasa orang sebut nama ayah selepas nama dia kan. Di sini terbalik, Abdullah bin Ummi Maktum. Sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul pun sama. Salul tu nama mak dia. Okey, jadi itu tidak, Salul tu nama perempuan. Jadi itu tidak menjadi isu lah kalau diterima oleh orang yang kita gelarkan. Okey, rasanya telah jelas dah ni. Wa nahwahu li Hibban an Aisyah, dan hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban daripada Aisyah. Ini daripada Anas kan. Daripada Aisyah pun ada riwayat yang sama juga lafaznya. Okey. Jelas. Satu hadis masuk pada hadis yang kedua pula hari ini daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Anak pada Umar lah ni, Abdullah bin Umar. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ibnu Umar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sallu ala man qala la ilaha illallah. Sembahyanglah kamu ke atas orang yang berkata la ilaha illallah.
Sekarang kita akan baca secara general dulu sampai habis tengok. Wasallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan sembahyanglah kamu di belakang orang yang berkata la ilaha illallah. Di belakang memberi makna di belakang memberi makna apa? Jadikan dia imam lah. Di belakang maknanya kamu boleh sembahyang di belakang orang yang kata la ilaha illallah. Sekarang ni saya bagi makna secara general dulu. Tak syarah lagi. Rawahu Ad-Darqutni bi isnadin dha'if. Diriwayatkan oleh Darqutni dengan isnad yang dhaif. Jadi hadis ini hadis yang dhaif sanadnya. Hadis ini hadis yang dhaif sanad dia. Kita belajar ni bukan untuk dijadikan dia sebagai hujah, tetapi kita nak tahu yang hadis ni jika kita dengar kat mana-mana pun kita ketahui bahawasanya hadis ni hadis yang dhaif. Walau bagaimanapun, walaupun hadis ini sanadnya dhaif kerana ada perawi yang ditinggalkan, dan kalau chain of narrators ni, rantaian periwayat dia, perawi dia, ada seorang perawi ni ditinggalkan kerana dia menipu. Kerana dia menipu, maka hadis yang tidak boleh diiktiraf, dan tidak ada jalan lain untuk hadis ni sampai melainkan satu jalan ini, maka hadis ini tidak boleh diterima, lalu klasifikasikan sebagai hadis yang dhaif, tidak boleh dijadikan hujah kerana tidak pasti adakah ia betul daripada Nabi, kerana orang yang menyampaikannya telah didapati menipu. Okey. Jadi apa yang dia kata, walaupun hadis ini secara sanadnya dhaif, tetapi makna dia, kalau kita ingat tadi apa yang kau baca makna dia tadi, makna dia sahih, makna dia betul. Macam mana kita nak syarahkan? Yang mana Ibn Umar radhiyallahu taala anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyanglah kamu, salu di sini memberi makna sembahyanglah kamu. Bersalawat maknanya berdoa, salu maknanya berdoa, dan berdoa ni juga boleh diberi makna sebagai sembahyang. Kerana sembahyang itu dalam bahasa Arabnya memberi makna berdoa. Sallu, Nabi suruh, kalau hadis ini betul lah, sallu ala, maknanya bersembahyanglah kamu ke atas, berdoalah kamu ke atas. Ke atas apa ni? Ke atas man qala la ilaha illallah, sesiapa sahaja yang menyebut la ilaha illallah, maknanya orang Islam. Kalau dia sebut la ilaha illallah, dia Islam ke tak? Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau disebut la ilaha illallah, maknanya dia telah menjadi Islam dengan cara dia sebut tu. Jadi apabila dia telah Islam, Nabi kata, kalau betul hadis ni, dalam hadis ni Nabi kata, sallu ala man qala la ilaha illallah, sembahyanglah kamu ke atas orang yang berkata la ilaha illallah. Maknanya kalau dia orang Islam, kamu kena sembahyang. Bila dia mati, kena sembahyang lah. Ni maknanya orang ni mati, kita kena sembahyangkan jenazah dia, kena doakan dia. Doakan dengan cara apa? Sembahyang ni, salu. Jadi sembahyang ni apa sebenarnya? Sembahyang ni doa sebenarnya. Kita sembahyang 5 kali sehari tu, apa tu sebenarnya hakikat dia? Berdoa lah tu. Itu doa kita kepada Allah SWT, doa yang wajib 5 kali sehari. Jadi kita pelik kalau dah berdoa dah, lepas dah sanggup doa pula. Bahkan nampak macam wajib pula yang doa yang tambahan. Tanpa sedari sebenarnya doa tu dalam solat kita. Kalau nak berdoa lebih afdal di dalam solat sebelum kita keluar bagi salam. Kerana solat tu sendiri adalah doa. Okey. Jadi tidak ada, kalau orang ni solat tidak ada istilah ataupun isu yang tak berdoa selepas solat. Sebab solat tu sendiri berdoa. Tidak ada istilah tak berdoa selepas solat, sebab dah memang semua orang yang solat itu telah berdoa. Okey? Kena faham kat situ. Jadi dalam hadis ni makna dia sahih, kita jaga makna dia sahih. Kenapa? Kerana memang telah disepakati lah, kita semua pun telah tahu orang Islam kalau dia mati kena buat apa? Kena sembahyang. Jadi di sini syaratnya apa? Syaratnya dia kena Islam. Dia kena cakap la ilaha illallah. Kalau kita dapati dia bercakap ataupun dia dah kata waktu dia hidupnya kata la ilaha illallah, dan i'tiqad dia dalam hati dia kata tu betul, memang dia betul-betul beriman yang Allah ni tiada Tuhan selain dia, maka kita sembahyanglah atas jenazah dia. Tapi kalau kita tahu dia ini munafik, dia kata tu bukan kerana dia percaya, kerana benda lain, tapi dia sebenarnya tak percaya. Selepas dia kata tu, kita tengok perbuatan dia bercanggahan, dan dia pergi masuk ke gereja, dia berdoa kat sana pula, dan dia masuk ke tempat ibadah lain, dia buat macam orang lain buat juga.
kan? Dia minta doa dengan orang lain pula. Jadi benda ini semua membatalkan syahadah la ilaha illallah dia tadi. Kalau kita dah tahu, dia tidak boleh. Kerana kita tengok ini hadis secara umum. Tapi ada ayat Quran, Allah kata apa? Allah kata dalam ayat Quran, pada orang yang munafik ni. Untuk orang yang munafik, Allah larang kita sembahyang. Wala taqum ala qabri. Wala tusalli alaihim. Wala tusalli alaihim. Wala taqum ala qabri. Yang kamu sembahyang ke atas mereka dan yang kamu berdiri di atas kubur mereka. Okey, itu bagi orang yang munafik, kita tahu dia munafik. Dan Nabi dulu dia ada senarai. Nabi tahu. Allah bagi tahu pada Nabi Muhammad SAW siapakah yang munafik di Madinah ini. Dan Nabi bagi tahu kepada sahabat dia, seorang sahaja sahabat dia, Katimus Sirri Rasulillah, kan, yang Hudzaifah bin Yaman tu diberitahu oleh Nabi senarai orang yang munafik di Madinah. Abu Bakar, Umar, mereka semua hendak mengetahui. Kadang-kadang bila matinya seseorang daripada kalangan mereka, mereka tunggu dulu. Bila Nabi dah wafat, kalau Nabi pergi, mereka pergi. Kalau Nabi tak pergi, mereka tak pergi. Sebab dia takut terkena ayat Al-Quran yang Allah sebut, jangan kamu solat atas mereka yang munafik. Jadi selepas kewafatan Nabi, tinggal Hudzaifah sajalah yang tahu. Pada waktu itu, Umar, Uthman semua ni akan tengok pada Hudzaifah. Kalau Hudzaifah pergi, dia pergi. Kalau tak pergi, sama tu. Sebab Allah larang kita, bila kita tahu orang ini munafik, dia bukan Islam, tetapi dia hanya mengeluarkan kata-kata itu untuk mendapat sesuatu yang lain, bukan daripada kepercayaan dia, maka kita tak boleh sembahyang atas jenazah dia. Kalau kita tahu, kalau kita yakin tahu, kan, dia telah membatalkan syahadah dia. Wasallu khalfa man qala la ilaha illallah. Dan yang bahagian kedua hadis ni, makna dia juga sahih. Makna dia juga sahih, iaitu walaupun sanad dia dhaif ni, kita tak boleh jadikan ini sebagai hujah, tapi kita kata sahih makna dia kerana ada hadis yang lain, bukti-bukti yang lain yang membawa kepada makna yang sama. Jadi kita kata hadis ni walaupun dhaif secara sanadnya, tapi secara maknanya adalah sahih. Apa dia yang bahagian kedua? Bahagian kedua dia kata, sallu khalfa man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Dan sembahyanglah kamu, selawatlah kamu di belakang orang yang berkata la ilaha illallah. Sembahyanglah kamu di belakang orang yang kata la ilaha illallah. Apa maksud sembahyanglah kamu di belakang orang yang kata la ilaha illallah? Maknanya kalau kamu nak ikut orang sebagai makmum, ataupun kalau kamu nak jadikan seseorang itu imam, pastikan dia orang Islam yang menyebut la ilaha illallah. Siapa orang yang menyebut la ilaha illallah ni? Orang Islam lah. Ini syarat untuk seseorang menjadi imam, at least dia kena Islam. Kita tak boleh pilih seseorang yang kafir untuk jadi imam kita. Tak boleh pilih orang kafir untuk jadi imam kita. Sebab apa? Sebab solat dia tak sah. Bila solat dia tak sah, bolehkah kita jadi makmum dia? Tak boleh lah. Syarat nak membolehkan kita ikut seseorang sebagai makmum ataupun jadikan dia sebagai imam adalah kena solat dia tu sah. Kalau kita sangka ataupun kita tengok, oh solat dia ni sah, cukup syaratnya, maka kita boleh menjadi makmum kepada dia. Tapi kalau kita tengok, oh solat dia tak sah, kita tetap juga masuk, salah lah, tak sah lah solat kita. Okey. Jadi harapnya hadis ini telah jelas. Dia syarah dah makna hadis ini sahih walaupun sanad dia dhaif, iaitu tidak boleh untuk kita sembahyangkan orang yang kafir dan tidak boleh untuk kita sembahyang di belakang orang yang kafir. Dan makna the opposite makna sebaliknya ialah wajib kita sembahyangkan orang yang Muslim ketika mana dia mati, dan wajib kita pilih orang yang Islam untuk menjadi imam kita. Okey, itu makna dia jelas tu kan. Di sini bolehlah ulama bincangkan juga tentang macam mana sembahyang tu, sembahyang ke atas orang yang mati ni, adakah dia wajib kan? Confirm dah wajib sebab Nabi suruh ni, sallu, sembahyanglah kamu. Tapi wajib tu wajib macam mana? Wajib menyembahyangkan orang mati ni adalah wajib fardu kifayah, bukan fardu ain, fardu kifayah. Kerana tidak wajib ke atas semua orang, yang wajib hanya pada segelintir orang sahaja. Ulama kata walaupun seorang sahaja yang menyembahyangkan jenazahnya, walaupun orang itu orang perempuan, maka telah tergugur kewajipan itu kepada kaum muslimin keseluruhannya,
kerana orang perempuan juga adalah daripada kalangan orang Islam, orang Muslimin. Okey. Jelas, rasanya telah jelas. Kita masuk pada hadis yang seterusnya, 417. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qal, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini semua kenal ni khalifah yang keempat kita ni. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza ata ahadukum as-salah wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam. Rawahu Tirmizi bi isnadin dhaif. Ini pun sama juga diriwayatkan oleh Tirmizi dengan isnad yang dhaif. Maknanya dengan sanad yang dhaif. Ini tidak boleh dijadikan hukum. Kita belajar untuk kita tahu, tidak boleh dijadikan hujah untuk sesuatu hukum, tapi kita belajar untuk kita tahu kod ya. Kan kita dengar lepas ni ada orang bawa ni sebagai hujah, kita tahu dah hadis ni dia dhaif. Dan juga kod isnad dia, sanad dia dhaif, tetapi mungkin juga makna dia sahih. Macam hadis yang sebelum tu kan. Kalau ada dah hadis-hadis lain yang menyandarkan hukum yang sama dan hadis-hadis lain itu sahih, maka tidak mengapa untuk kita bacakan hadis ini untuk kita fahami dia sebagai penyokong kepada hadis-hadis yang telah sahih. Tapi untuk jadikan dia secara khususnya sebagai hujah, tidak bolehlah, kerana dia hadis yang sahih tidak boleh diterima sebagai hujah. Jadi kita tengok makna dia pula. Wa Ali bin Abi Talib, daripada Ali bin Abi Talib, dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, idza ata ahadukum as-salah, sekiranya seseorang kamu tak mendatangi sembahyang. Maknanya seorang itu jika dia datang ke masjid untuk berjemaah, wal imamu ala halin, dan apabila dia sampai kepada jemaah tersebut, dia dapati imam berada dalam satu keadaan. Maknanya imam dah mula solat dah. Kita pun masuk ke masjid, kita nampak imam berada dalam sesuatu keadaan. Sama ada rukuk ke, sujud ke, duduk antara dua sujud ke, tahiyat awal ke, tahiyat akhir ke, berdiri ke kan. Sami Allah liman hamidah, i'tidal ke. Maknanya hadis ni kata dia seseorang kamu jika masuk untuk berjemaah, tiba-tiba nampak imam di atas satu keadaan, tak kiralah keadaan apa pun, falyasna' kama yasna'ul imam. Maka hendaklah, ini pun suruhan. Falyasna' ni suruhan. Bila suruhan dia membawa kepada hukum. Kan? Suruhan membawa kepada hukum apa? Dalam belajar usul fiqh, apa sahaja suruhan membawa kepada hukum wajib. Kecuali jika ada sesuatu yang melawan ataupun menafikan hukum wajib tersebut. Boleh jadi sunat. Bila dah ada sesuatu yang menyangkal kewajipan tersebut, maka dia akan bertukar menjadi sunat. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita fahami sebagai wajib. Macam ni, macam dalam nas ni tidak ada apa-apa yang menyangkal atau menafikan hukum suruhan tadi yang mana memberi makna kewajiban. Apa yang Nabi kata, Nabi suruh ni? Nabi kata falyasna' kama yasna'ul imam. Maka hendaklah dia lakukan seperti mana imam sedang lakukan. Okey. Jadi di sini boleh tengok secara umumnya hadis ini maknanya juga sahih. Sekiranya kamu, seseorang kamu ini datang ke masjid dan hendak solat jemaah dan dia dapati imam telah mulakan sembahyang dan berada dalam satu keadaan, maka hendaklah dia melakukan perkara yang sama dengan imam lakukan. Kita fahami yang hadis ini sahih dari segi maknanya. Kenapa? Sebab kita dah ambil hadis minggu lepas ke 2 minggu lepas kan, yang mana Nabi kata sekiranya idza uqimatus solah, sekiranya telah dikumandangkan iqamat, hendaklah famshu, hendaklah kamu semua bergerak, berjalan ke masjid, wala tusri'u, dan jangan kamu laju, jangan kamu tergesa-gesa. Ingat tak? Fama adraktum fasallu, apa sahaja yang kamu dapati, yang kamu sempat, maka sembahyanglah. Tengok Nabi suruh kan sembahyang. Sama juga sini Nabi kata falyasna', wa ma fatakum fa'atimu, dan apa sahaja yang kamu terlepas maka kamu sempurnakan. Jadi ingat part yang pertama pada hadis yang minggu lepas yang sahih itu, Nabi kata apa? Nabi kata apa yang kamu dapat maka hendaklah kamu sembahyang. Maknanya kamu dapati imam dalam keadaan apa pun, mulakan sembahyang bersama dia. Falyasna' kama yasna'ul imam. Jadi kita tahu hadis ini pun sama dengan hadis yang sebelum ni, iaitu walaupun isnadnya, walaupun sanadnya dhaif, maknanya tetap sahih. Makna hadis ini tetap sahih walaupun sanadnya dhaif. Dia boleh menyokonglah, menjadi penyokong
pada hadis yang sebelum ni yang telah sahih. Cuma yang untuk menjadikan dia secara khusus punya dalil tidak boleh, kerana tak pasti lagi betul ke salah. Dan jadi siapa-siapa yang berhujah dengan benda tak pasti, tidak diiktiraflah hujahan dia itu. Okey, kat sini apa lagi hukum kita boleh ambil? Kita boleh ambil kat sini juga ialah tidak boleh. Ni dah jadi makin kuat. Tidak boleh untuk kita masuk ke dalam masjid kemudian kita tunggu. Sebab kita kata imam ni dah rukuk ataupun imam ni dah selesai, dah iktidal kan, sami Allahu liman hamidah. Oh, tak jadi aku nak masuk sekarang, sebab kalau aku masuk pun tak dapat juga satu rakaat. Tunggu dulu, tunggu dia selesai sujud, selesai duduk antara dua sujud, selesai tahiyat awal, kemudian dia naik qiyam kembali, barulah aku masuk bersama imam. Kononnya dia pandai dengan strategi dia. Rupa-rupanya tidak, kan, kerana dia telah melanggar suruhan Nabi, iaitu Nabi kata tak kisahlah dia kamu dapat rakaat ke apa ke, Nabi tak sebut pun syarat tu. Kamu nampak imam dalam keadaan tersebut, lakukan macam imam lakukan, walaupun itu pada rakaat terakhir, tahiyat akhir. Dan habis tu kalau dia tahiyat akhir kita tak masuk terus, sebab memang tak dapat rakaat, masuk terus, tak kenalah. Kita kena ikut apa yang Nabi Muhammad SAW anjurkan ataupun suruh kita, iaitu lakukan apa yang imam sekarang ni sedang lakukan tanpa mengira dapat rakaat ke tak dapat rakaat ke, kerana suruhan Nabi itu membawa kepada keberkatan. Tengok kalau kita tunggu, dia rasa ramai orang awam duk lakukan kan, orang awam, orang yang tak ada ilmu lah, kita tengok tu kan, kebanyakan orang yang tidak berilmu. Jadi janganlah kita ikut. Kalau ada kekuatan ke kan, ada masa ke apa, ada hikmahnya, tegurlah dia kan. Jadi kita tengok betapa ruginya dia kerana meninggalkan suruhan Nabi. Tengok waktu kalau dia ikut suruhan Nabi tu, dia sujud, dia baca zikir subhana rabbiyal a'la, dia rukuk, dia baca zikir subhana rabbika firli kan. Banyak zikir-zikir ni telah rugi daripada dia kerugian pahalanya. Mana tahu Allah mengangkat darajatnya dengan sujud tersebut, dengan duduk antara dua sujud, Allah mengangkat darajatnya dan mengampun dosanya. Tengok. Jadi betul lah kalau kita tu tunggu. Hadis ni pun disokong dengan hadis yang lepas juga, menganjurkan kita apabila kita masuk bersama imam, jangan kita tunggu imam tengah rukuk, imam tengah sujud pun sujud bersama imam. Sujud walaupun kita tahu imam ni akan bangun dalam 2-3 saat lagi. Sujud kalau sempat. Kalau tak nampak imam tu tengah dah nak bergerak untuk bangun dah, kita tunggulah kan. Okey. Jadi kita tahu hadis ni hadis yang dhaif. Kita boleh masuk walaupun dhaif, dia sahih dari segi makna ni. Kita masuk, tengok mukaddimah dia, dah masuk ke bab lain dah. Alhamdulillah dah selesai bab bab berimam dan solat jemaah. Alhamdulillah kita dah selesai. Kita akan masuk ke bab seterusnya, bab nombor 11, iaitu bab salatul musafir wal marid. Menarik tajuk kita ni insya-Allah, iaitu bab sembahyang ketika sembahyang seorang musafir. Itu maksudnya sebenar. Babu salatil musafir memberi makna bab sembahyang orang yang musafir wal marid, dan orang yang sakit. Orang yang bermusafir dan orang yang marid ni, orang yang sakit ni ada teknik sembahyang yang khas. Kerana itulah hadis-hadis yang menyebut tentang perkara berkaitan solat orang yang musafir dan orang yang sakit diletakkan dalam satu bab oleh para ulama, kerana mereka mempunyai rukhsah ataupun keringanan yang Allah berikan kepada mereka dalam bentuk solat mereka. Mereka diberi keringanan kalau mereka sakit ataupun musafir, solat mereka tu akan jadi lain daripada solat yang biasa. Keringanan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada mereka. Okey, hadis yang bernombor 418, iaitu daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okey, dah jelas tadi semua hadis kita dah masuk ni jelas insya-Allah. Mana dia Aisyah ni? Oh, dah habis dah ni yang English. Okey, kat sini. Daripada Aisyah. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, awwalu ma furidatis salah. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Aisyah berkata, awwalu ma furidatis salatu raka'atan. Aisyah kata apa? Aisyah kata awwal ma furidatis salah, pertama sekali difardukan sembahyang, diwajibkan sembahyang, raka'atan, 2 rakaat. Fa aqarrat salatus safar,
maka sembahyang musafir, so sembahyang dalam keadaan orang tu bermusafir telah ditetapkan sebanyak berapa? 2 rakaat tadi. Kerana Aisyah kata pada permulaan difardukan sembahyang berapa rakaat? 2 rakaat. Dan 2 rakaat tersebut telah kekal kepada solat orang yang musafir wa atammat salatul hadar. Dan solat orang yang tidak musafir, solatul hadar ni orang yang duduk bermukim lah. Solat orang yang bermukim telah disempurnakan. Maksud disempurnakan ialah telah menjadi daripada 2 disempurnakan menjadi 4. Okey. Dan lafaznya ini muttafaqun alaih. Lafaz ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan lafaz dalam Sahih Bukhari menyatakan thumma hajar. Sama juga hadis dia, Aisyah sebut ketika pertama sekali difardukan sembahyang sebanyak 2 rakaat. Thumma hajar. Kemudian Nabi pun berhijrah. Nabi pun berhijrah. Fafuridat arba'an. Maka selepas berhijrah tu difardukan 4. 4 rakaat sembahyang. Yang dulunya sebelum hijrah 2 rakaat, kemudian bila dah hijrah difardukan yang 2 terjadi 4. Wa aqarrat salatus safar, dan telah dikekalkan solat untuk orang musafir alal awal, di atas kefarduan yang pertama, iaitu 2 rakaat. Memberi makna memang sememangnya solat kita ni yang kita duduk sembahyang Zuhur, Asar, Isyak, sememangnya pada permulaan sejarah difardukan sembahyang sememangnya 2 rakaat saja. Nabi solat Zuhur 2 rakaat, Nabi solat Subuh 2 rakaat, solat Asar 2 rakaat, Isyak pun 2 rakaat. Pada permulaan difardukan sembahyang 5 waktu. Ingat tak bila difardukan sembahyang 5 waktu ni? Pada Isra Mi'raj kan? Isra Mi'raj. Ulama berbeza pendapat, adakah Isra Mi'raj ini berlaku pada tahun berapa? Adakah dia, ada ulama kata 3 tahun sebelum hijrah, ada yang berkata 1 tahun sebelum hijrah kan? Itu bergantung pada sejarah lah. Yang pentingnya pada permulaan 3 tahun atau 1 tahun tu semua sembahyang ni 2 rakaat saja. 2 rakaat saja. Yang jadi 4 rakaat tu apabila dah berhijrah. Wa zada Ahmad, kemudian dalam Musnad Imam Ahmad juga ditambah, ada lafaz tambahan hadis yang sama yang kita baca tadi, dan ada tambahan dia illal maghrib. Hadis yang sama iaitu permulaan difardukan adalah 2 rakaat, kemudian selepas hijrah dijadikan 4 kecuali maghrib. Kata dalam riwayat Imam Ahmad kecuali maghrib, illal maghrib. Fa innaha witrun nahar. Sesungguhnya maghrib itu adalah witrun nahar, solat witir bagi sebelah siang. Sebelah siang kan kita solat berapa? Kita solat Zuhur dan juga Asar kan? Witir dia apa? Witir dia Zuhur 4, Asar 4, dia ada witir dia, itu maghrib. Jadi 4 ke tak witir tu? Maghrib 3 lah, sebab dia kata witir. Witir nahar, witir waktu siang, witir untuk sembahyang siang. Jadi kalau nama lagi witir, witir ni maknanya ganjil. Tak bolehlah jadi 4. Kerana itulah maghrib dilakukan sebanyak 3 rakaat. Diberi illah kat sini, disebut sebab. Kenapa kita solat maghrib 3 rakaat? Bukan 4, bukan 2. Kerana ia adalah witir bagi sembahyang-sembahyang siang. Faham nanti kan? Wa illa subuh, dan juga kecuali subuh. Okey, kecuali subuh. Subuh bukan 4. Subuh fa innaha tutawwal fiha al-qira'ah. Fa innaha tutawwal fiha al-qira'ah. Kat sini pun Nabi sebut sebab. Maghrib Nabi sebut sebab kenapa bukan 4. Selepas pada hijrah Nabi kata kesemuanya, Aisyah kata kan, Aisyah kata semua sembahyang ditambah, disempurnakan daripada 2 jadi 4 kecuali maghrib. Kenapa Aisyah bagi sebab? Aisyah kata kerana maghrib itu adalah witir bagi solat-solat siang. Dan witir tak boleh 4, tak boleh 2, dia kena 3. Kan? 1, 3, 5. Jadi sebab tu kita solat maghrib 3, kata Aisyah. Kenapa? Ia tidak disempurnakan sehingga 4 kerana ia adalah witir waktu siang. Dan Aisyah sebut pula subuh pun sama, kecuali subuh. Subuh tak dijadikan 4, kekal dengan 2. Kenapa? Fa innaha tutawwalu fiha al-qira'ah. Aisyah sebut sebab kerana dalam solat subuh ini dipanjangkan padanya bacaan. Qira'ah dalam solat subuh dipanjangkan. Dia tidak ditambah rakaat, tetapi
disyariatkan supaya dipanjangkan bacaan. Maknanya solat subuh ni sepatutnya bacaan dia dipanjangkan sama jadi macam 4 rakaat. Sepanjang mana 4 rakaat kita solat subuh walaupun 2 rakaat, kena buat sepanjang itulah. Sebab tu Aisyah dia sebut kata kenapa subuh ni kekal 2? Kerana dipanjangkan padanya bacaan. Sebab tu pada zaman Nabi Muhammad SAW, mereka waktu datang sembahyang subuh tu, dia tengok kiri, tengok kanan, tak nampak siapa yang ada di sebelah kiri dan kanan mereka. Gelap. Maknanya solat subuh awal kelewat tu. Awal lah sebab masih lagi gelap. Tetapi dalam hadis-hadis yang lain juga menyebut apabila kami bagi salam, kami boleh kenal siapa yang berada di sebelah kiri dan kanan kami. Maknanya kita kalau kita sekali pandang kita tengok solat subuh lewat ni kan sebab dah boleh nampak matahari dah keluar, dah cerah. Rupanya solat subuh mereka panjang. Inna salatal fajri kana mashhuda, kan? Inna Qur'an al-fajri wa Qur'an al-fajri kana mashhuda, dan dan bacaan Quran dalam waktu fajar itu mashhuda, mashhud ni maknanya disaksikan oleh malaikat. Jadi sebenarnya orang salah faham, ramai orang salah faham, dia ingat baca Quran pada waktu subuh itu yang disaksikan oleh malaikat. Jadi dia perbanyakkan Quran. Sebenarnya bacaan Quran itu adalah sembahyang. Quran al-fajr, dalam sembahyang tu. Bacaan Quran dalam sembahyang itulah yang disaksikan. Oleh kerana itu sepatutnya kita panjangkan, kalau kita imam lah. Dan di sini alhamdulillah tengok di Kuwait ni mereka memang panjangkan solat subuh, bacaannya panjang berbanding dengan yang lain. Jadi kita ada 1 minit lagi, kita tutup lah kerana ni pun tak sedap. Hadis ni kita kena dalam keadaan tenang untuk disampaikan dan menghayati hadis Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung lagi hadis daripada Aisyah ni dengan perincian yang lebih detail lagi. InsyaAllah kita ucapkan terima kasih pada semua yang menghadiri majlis ilmu kita ni. Kita minta Allah SWT menerimanya dan menganggapnya satu amalan yang baik di neraca timbangan kita nanti. Kerana kita mendengar dan mengikutnya, bukan hujah ke atas kita kerana kita mendengar dan tidak mengikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.